bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Semoga dalam keadaan sihat, dalam keadaan dirahmati dan diredai oleh Allah, dan sentiasalah pohon untuk Allah berikan kepada kita hidayah sehinggalah kita menemuinya, insya-Allah. Semoga kita berada dalam naungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah, kita dalam tangisan mualaf. InsyaAllah, seperti biasa, tangisan mu'alaf setiap hari Ahad selepas sahaja program bersama dengan asatizah kita akan perkenalkan daripada mereka-mereka yang baru masuk Islam, mereka yang mengenal agama Allah Subhanahu Wa Taala dan cerita di sebalik daripada penghijrahan mereka untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tangisan mu'alaf merupakan satu tangisan kesyukuran kerana Allah telah memberikan kepada kita semua hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah bersama dengan saya tak berkeseorangan. Saya ada seperti biasa, kita ada mereka yang sudah kembali kepada agama fitrah. Tetapi sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita tonton video teaser yang telah disediakan. Uncle, cendol satu. Uncle, Alin tak ada hari ni? Seorang je? Alin tak ada. Saya solang juga dengan Alin. Uncle, betul ke itu Alin sudah masuk Melayu? Papa. Lu balik sini mau bikin apa? Bukan lu sudah masuk Melayu, meh? Papa, saya bukan masuk Melayu lah. Saya masuk Islam. Tapi saya tetap orang Cina, tetap anak Papa. Tak ada berubah apa-apa. Papa, air kopi. Lu tak payahlah sini mali. Papa boleh bikin sendiri. Papa. Saya nak minta maaf. Cucu. Papa pun minta maaf. Papa sudah jadi atuk. Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan kepada kamu supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa sekalipun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa. Maka sekiranya kita telah berhijrah walaupun agama itu berbeza, agama anak dengan agama ayah, tetapi Islam tidak menghalang untuk kita sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa kita. Dan kita doakan semoga mereka-mereka yang belum kembali ke agama fitrah, kembali ke dalam agama fitrah, insya-Allah. Insya-Allah bersama dengan kita di studio, kerana kita ada seorang sahabat Nabi yang kita akan ceritakan, iaitu
Amr ibnul Jamuh. InsyaAllah cerita di sebalik kisah yang sangat menarik, bagaimana isterinya sudah memeluk agama Islam, anaknya memeluk agama Islam, melainkan Amr ibnul Jamuh. Nanti kita akan kupas dan kita kongsikan. Tapi sebelum daripada itu, kita bersama dengan Puan Nur Amalin. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati, meredai sentiasa. Sihat Puan hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Baik, bila kita tengok dekat video teaser tadi, kita dapat satu gambaran bahawa bila Puan dah mula memilih sebagai agama fitrah, agama Islam, kembali kepada agama asal, iaitu agama Islam, di sana ada mungkin kita tak kata halangan, tetapi ujian dan cabaran yang mana ayah mungkin tidak meredai ataupun tidak bersetuju kerana salah fahamnya apabila masuk ke dalam agama Islam, orang kata masuk Melayu. Jadi boleh tak awal-awal ni kita nak perkenalkan diri, iaitu Puan boleh bagi tahu kepada penonton insya-Allah di TV Al-Hijrah, kenalkan diri kita insya-Allah. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Amalin Ki. Sebelum masuk Islam, nama Cina Ki Pek Ling. Saya dah masuk Islam selama 13 tahun. Ada anak 3 orang. Masya-Allah. Sebelum masuk Islam, maksudnya kembali kepada agama fitrah, macam mana boleh terdetik untuk memilih agama Islam sebagai agama? Ialah kalau kita tengok ibu ayah belum masuk agama Islam ataupun mereka masih dalam agama asal. Tapi macam mana boleh terfikir dan macam mana boleh masuk dalam agama Islam? Saya berkawan dengan orang Melayu. Yang suami saya sekarang ni lah. Saya kawan dengan dia selama 3 tahun. Lepas setahun lebih dia ada ajar saya masuk Islam. Tapi masa tu saya tak terfikir lagi lah masuk Islam. Saya ambil masa yang panjang juga, dekat setahun. Baru saya berubah fikiran untuk nak cuba agama Islam ni dan masuk agama Islam lah. Sebab saya sebagai seorang budak agama yang asal sebelum ni, saya hidup pun macam biasa je, tak ada apa-apa. Lepas tu masa tu selalu fikir tak apalah, kiamat nak sampai. So ingat nak cuba agama yang lain tu, agama tu macam mana. So kat kampung memang saya sebelum masuk Islam saya tak ada belajar lagi lah. Lepas saya masuk Islam baru saya belajar tentang Islam tu apalah. Masya Allah. Maknanya sebelum kerana nak memilih tu agama Islam kerana memikirkan tentang hari kiamat. Maknanya kalau orang yang sebelum memeluk agama Islam pun dah fikir, kita orang yang sudah Islam, yang lahir dalam keadaan Islam, kadang-kadang ramai yang lupa mengenai tentang soal hari kiamat yang pasti akan berlaku, yang akan ditanya soal kematian kita, soal perbuatan kita, apa saja yang kita lakukan di atas muka bumi. Baik, Puan Nur Amalin, saya nak tahu, sebenarnya penonton juga nak tahu, apa sebenarnya cabaran-cabaran yang ada ketika mana selepas memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Yang selepas masuk Islam tu, family lah, ayah, adik-beradik tak boleh nak terima saya sebagai agama Islam. Ayah ingat saya masuk Islam ni kira macam hilang anak. Saya bukan lagi anak ayah, saya bukan lagi Chinese. Saya ingat saya masuk Melayu. Sebab kat kampung punya orang cara dia tak faham apa tu Islam. Kalau kita kahwin dengan orang Melayu kan, dia ingat kita dah pergi ke family Melayu lah. Yang cabaran pertama. Kedua tu, lepas saya besar anak kedua, masa baby dalam 7 bulan, dia ada unsur kecil dengan unsur besar tu terbelit. Lepas tu dia kena buat operation lah. Alhamdulillah operation tu pun tak telur sangat lah. Selama sebulan lepas operation tu alhamdulillah sihat balik. Lepas tu cabaran seterusnya masa mengandung anak ketiga, baby dalam masa 5 bulan, mengandung 5 bulan, doktor bagi tahu ada masalah baby. Dia forward pergi jumpa doktor pakar. Doktor pakar cakap baby punya tempulau kepala tak ada. So dia suruh saya buatkan keputusan
keputusan untuk kukuhkan baby tu. Tapi sebab saya cakap saya nak fikir dulu, saya ambil masa yang panjang. Masa tu Maya kawan-kawan yang mualaf bagi tahu jangan kukuhkan baby sebab Islam tak boleh kukuh baby. Kita bersalin je, kita berdoa je kalau baby tu rezeki dengan kita adalah tu. So saya ambil keputusan bersalinkan baby. Alhamdulillah anak saya sampai sekarang umur 7 tahun sihat, tak ada apa-apa. Yang seterusnya anak yang keempat lah. Anak bongsu, anak perempuan, saya sempat dengan dia setahun 2 bulan je. Masa tu musim COVID, dia bukan kena COVID lah. Dia first tu suspek dengki. Lepas tu masuk hospital tu sehari je. Lepas tu kena masuk ICU. Dapat tahu dia jangkitan kuman. First tu paru-paru, lepas tu sampai hati. Lepas tu doktor masukkan ubat untuk dia tidur. Lepas tu buah pinggan. Dia sampai jangkitan kat buah pinggan dalam masa 5 hari je kat hospital. Dia meninggal hari Jumaat juga sebelum Johor. Sempat setahun? Setahun 2 bulan bersama dengan dia. Allahu Akbar. Besar sungguh ujian Puan Amalin. Masya Allah. Seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi sebenarnya ada satu hadis. Nabi memujuk mereka yang kehilangan anak-anak sewaktu kecil, insya-Allah anak-anak ni akan tunggu kita di dalam syurga Allah. Dia akan tunggu, dia akan panggil kita, dia akan tarik kita untuk masuk ke dalam syurga. Semoga Allah merahmati dan meridai insya-Allah setiap ujian yang ada. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Puan Amalin, kita kalau tengok dekat video teaser tadi, Puan Amalin masih lagi walaupun dah masuk Islam, orang anggap masuk Melayu, sebenarnya kita tidak masuk Melayu, kita kekal. Agama adalah dia lebih daripada bangsa. Sebab itu dalam Akademi Al-Bayan kita sebut satu agama pelbagai bangsa. Agama Islam itu adalah sebagai agama yang lebih tinggi daripada segala-galanya. Kita lihat dekat video tadi yang dipaparkan tadi, bagaimana Puan Amalin menyantuni ayah. Boleh cerita tak? Adakah sampai sekarang menyantuni ayah, maknanya pergi rumah, buat baik dengan mereka? Ada. Saya lepas masuk Islam tu memang saya ada selalu balik rumah lah. 2 bulan, 3 bulan sekali. Saya bagi ayah saya tahu saya tetap boleh balik rumah, melawat ayah, duduk sama dengan dia, makan sama dengan dia. Alhamdulillah dia ambil masa dekat setahun juga lepas saya bersalin anak pertama tu, dia boleh terima saya lah. Sampailah sekarang lah saya selalu balik, bawa dia keluar, makan sama semua. Saya tunjuk kat dia lah sebab dia ingat kita ni dah masuk Islam, kita tak boleh duduk sama. So Alhamdulillah ayah sekarang dah boleh faham lah. Tak ada malah ke apa ke, dah tak ada lah. Alhamdulillah lah. Allahu Akbar. Kita doakan semoga keluarga Puan Amalin juga satu hari Allah berikan hidayah untuk memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak kongsikan satu cerita daripada seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, Amr ibnul Jamuh. Amr ibnul Jamuh ini yang mana kita ketahui bahawa seorang pembesar Yathrib pada waktu itu di bumi Madinah. Seorang yang dihormati dan yang pada waktu itu juga dia memiliki berhala yang sangat hebat pada dia yang diletakkan di dalam rumah dan diberikan nama Manaf. Amr bin Al-Jamuh ketika mana dia menasihati keluarga, dia kata jangan kamu terikut dengan apa yang dibawakan oleh Muhammad. Pada waktu itu ada seorang sahabat Nabi yang pergi ke Madinah waktu itu, iaitu Mus'ab bin Amir. Mus'ab bin Umair, dia datang kemudian dia telah mengislamkan isteri kepada Amr ibnul Jamuh. Yang mana Amr pada ketika itu dia tidak tahu bahawa isterinya telah Islam dan 3 orang anaknya telah Islam. Apa yang berlaku? Pada waktu itu berhala yang disebutkan Manaf tadi yang diletakkan di dalam rumah, mereka ambil senyap-senyap, maka mereka buang. Lalu Amr ini dia pelik, dia kata kenapa berhalanya beralih tempat dan dibuang di tempat kotor. Maka diambil, dicuci dan diletakkan balik. Pada satu hari ketika mana Mus'ab bin Umair didatangi oleh Amr,
Amr bertanya, apa yang dibawakan kepada kami, agama yang kamu kata agama Islam? Maka pada waktu itu Mus'ab bin Umair membacakan surah Yusuf. Ayat yang pertama, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Bahawa sesungguhnya apabila Amr dengar ayat ini, maka dia rasa takjub, dia rasa kehebatan di dalam agama ni dan dia nak mahu dengar lagi. Dan apabila dia balik rumah, dia dalam keadaan dia memikirkan, adakah ini agama yang betul ataupun tidak? Maka dia pergi kepada Manaf, berhala dia. Dia letakkan satu bilah pedang, dia letakkan di atas berhala, maka dia katakan, sekiranya benar, maka engkau buatlah sesuatu. Maka pada waktu itu, keluarga yang telah Islam ini tadi menyorokkan pedang dan diambilnya berhala ini, lalu dilemparkan ke dalam tempat najis dan diikat dengannya anjing yang telah mati. Maka pada waktu itu, Amr ketika mana menjumpai berhala dalam keadaan demikian, dia kata, celakalah engkau tidak dapat melakukan sesuatu apabila ada orang yang melakukan sesuatu kepada engkau. Maka akhirnya Amr bin Al-Jamuh memeluki agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah telah berikan kepada kita hidayah. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dermawan, hartawan, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin merealisasikan untuk tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Kita nak melahirkan mereka yang sudah memeluk agama Allah, kembali dalam agama fitrah, iaitu agama Islam. Mereka boleh berdakwah dalam pelbagai bahasa kepada bangsa mereka sendiri. Ini bertepatan dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, yang mana kata Allah, aku tidak akan utuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaum mereka untuk menerangkan tentang hukum hakam. Jadi Pertubuhan Al-Bayan memohon sumbangan untuk membina tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Ganjarannya cukup hebat. Kerana kita akan membina rumah Allah, kemudian kita akan melahirkan da'i mu'alaf yang akan mengamalkan Islam. Bayangkan, inilah ganjaran yang sentiasa akan mengalir. Kita di dalam bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuh sama-sama kita memberi infak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, dan insya-Allah kita akan lihat mereka akan keluar berdakwah di jalan Allah untuk usaha mengislamkan seberapa ramai manusia yang di luar sana. Ganjaran kita akan dapat, dan hebahan kita akan adakan kelas, dan kelas telah berjalan dalam 3 bahasa, bahasa Tamil, bahasa Mandarin dan bahasa Melayu. Boleh daftar secara percuma insya-Allah seperti mana yang tertera. Jadi kita mohon kepada tuan-tuan, puan-puan, boleh join tak kira berapa umur secara percuma insya-Allah. Semoga Allah memberi manfaat. Dan kita bertemu pada minggu hadapan lagi, insya-Allah setiap hari Ahad bersama dengan saya Dr. HD, dan kisah-kisah yang menarik yang kita akan sampaikan insya-Allah. Semoga Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam